Oke, salam kawan-kawan. Saya ucapkan terima kasih kerana sentiasa bersama dengan Daniel Yani Channel ini. So, saya harap kawan-kawan di luar sana sihatlah. Saya ada sedikit pencerahan dengan isu politik kita ni. Tetapi sebelum saya nak meneruskan kepada pencerahan ini, saya harap kawan-kawan di luar sana jangan marah ya. Hashtag LTL. Lepas tu hashtag DSAI 4PM9. Okay, lawan tetap lawan tu. Dia gini, saya ada satu pencerahan nih, tapi ini pandangan pribadi. Mungkin ada kawan-kawan saya yang blogger yang lain, saya minta maaf kepada mereka. Dan tambah lagi yang seperti orang hebat seperti Bro Iswadi Moni, saya minta maaf. Saya tahu pandangan ini pasti berbeza dengan dia, tetapi ini pandangan saya sendiri ya. Oke, dia gini, kalau kita lihat, saya tak tahu posting yang ada hari ini sama ada betul atau tidak. Tetapi saya harap perkara itu betul. Saya lihat gambar dia, Abang Jo, yaitu CM Sarawak. Dia di posting di bawah tu dia mengatakan, pas jangan besar kepala, jangan jadi belaga Abang Long. Jadi posting itu tajam tu. Kalau betul lah. Dan itu warning kepada pas lah daripada GPS. Jadi kalau menurut saya, kalau GPS nak bergabung dengan PH hari ini, sebenarnya adalah satu yang baik kalau menurut saya. Kerana apa? GPS kalau bergabung dengan PH hari ini, mereka tidak perlu bertanding lagi nak melawan PKR dan DAP di Kursi Sarawak. Jadi mereka boleh kukuhkan semua kursi, mereka boleh memerintah, dan PH boleh memerintah Malaysia. Ini jalan paling selamat yang saya nampak. Tapi ini cuma pandangan pribadi saya. Ini saya tahu mesti bercanggah dengan mereka dan bercanggah dengan kawan-kawan semua. Tapi ini politik boleh berlaku apa saja. Daripada nanti satu perpecahan berlaku. Contoh, apa yang kita lihat hari ini. Sebelum ini di Sarawak, PH bertembung dengan GPS. Dalam PH ini tadi PKR dan DAP bertembung hebat dengan GPS di Sarawak. Jadi kalau mereka bergabung, mereka akan mendapat kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi daripada GPS bergabung dengan kerajaan yang ada hari ini, dan kita lihat PAS juga tidak sehaluan dengan komponen seperti parti GPS yang memang parti berpilihan kaum yang ada di Sarawak. Lebih baik GPS masuk dengan PKR, kerana GPS ini pun parti berbilang kaum. Dan kalau gabung dengan kerajaan yang ada hari ini parti kita tahulah, ini parti untuk apa. Dan hanya kalau kita tengok seperti mana yang ini tak payah nak nyorok-nyorok cerita, ini parti memang tujuannya untuk orang Melayu dan Islam sahaja, macam tu. Jadi kalau GPS masuk dalam komponen PN ini, bergabung dengan PN, dia tidak banyak dibantah oleh orang Sarawak sendiri, dan mungkin GPS juga akan mengalami kekalahan di Sarawak. Jadi untuk yang selamat, lebih baik kalau daripada hari ini GPS mau mulakan rundingan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, gabung dengan PH yang ada hari ini, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh naik jadi Perdana Menteri, itu satu hal. Dan pilihan raya negeri Sarawak pun sudah dekat. Jadi ini pada saya sangat menarik. Jadi bila saya terbaca posting yang ada di Facebook tadi, baru saya teringat dan baru saya fikir, oh iya betul. Sebelum-sebelum ini saya fikir, tetapi saya tidak begitu fikir tentang komponen PN ini tadi. Hanya GPS yang bukan yang kira parti berbilang kaum, tetapi dia parti lokal. Tapi banyak yang ramai orang yang tidak berapa paham kerana dia parti lokal dan mereka tidak endahkan. Tetapi kursi GPS adalah banyak. Jangan main-main juga tu. Jadi ini pada pandangan saya, kalau GPS hari ini bergabung dengan PH yang ada hari ini, itu sudah menarik. Jadi kekuatan sangat kuat. Di Sarawak mereka boleh conquer dan dicampur lagi dengan parti warisan. Jadi kuatlah. Jadi dah boleh memerintah. Itu saja. Abaikan parti PAS, abaikan parti UMNO dengan bersatu ni, abaikan. Dia tinggal berapa kursi je.
yang betul-betul diharap nih nanti kalau PH boleh gabung dengan GPS, ini kekuatan yang sangat menarik. Ini menurut saya lah. Tetapi mungkin bercanggah dengan kawan-kawan saya yang lain ataupun blogger-blogger yang lain. So saya minta maaf di situlah kepada kawan-kawan. Tapi ini pandangan pribadi saya yang saya nampak sangat menarik untuk PH. Dan kita tengok hari ini pun Bersatu dah umumkan Datuk Seri Azmin Ali sebagai pengarah pilihan raya untuk PN. Dan ini kita dah tengok, mungkin bila dah umumkan pengarah pilihan raya ni biasanya dah dekat nak pilihan raya. Kita tengok kalau pengarah pilihan raya daripada mereka ini, daripada PN ini tadi sudah diumumkan, dan bagaimana dengan nasib UMNO? Adakah UMNO nak gabung dengan mereka ataupun bagaimana? Karena sekarang ni kalau pengarah pilihan raya Perikatan Nasional, bukan namanya pilihan raya pengarah pilihan raya Barisan Nasional. Jadi kemana arahnya UMNO? Kemana arahnya Barisan Nasional di dalam PN ini? Apakah gabungan mereka ini hanya untuk sementara? Saya yakin itulah, seperti mana yang kita tahu pun memang kita dah yakin memang akan keluar. Cuma mereka cuba untuk jatuhkan supaya PH tidak memerintah. Tetapi apa yang saya lihat di sini menarik. Saya harap apa yang saya katakan ini, dan saya harap Presiden PKR dan pengurusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh memikirkan hal ini dan boleh membuat perundingan semula dengan Abang Jo untuk CM Sarawak untuk bekerjasama dengan lebih baik. Dan saya yakin kalau mereka membuat kerjasama, GPS boleh lawan parti lokal di Sarawak dan tidak perlu lagi nak melawan DAP dan PKR. Tetapi ini agak mustahil seperti mana yang saya katakan, karena politik ini beza pandangan saja ini. Dan semua pandangan orang pun seperti ini, seperti itu. Tapi itu harapan saya. Kalau kita nak ambil alih dalam waktu yang segera, PH perlu bergabung dengan GPS. Itu jalan paling singkat. Dan disambung lagi dengan Sabah, iaitu warisan. So cukup. Dapatlah majoriti untuk memerintah, dan majoriti yang banyak. Dan boleh ganti kerajaan hari ini. Itu saja. Tidak perlu lagi nak ambil yang daripada UMNO, nak ambil daripada Bersatu, nak ambil daripada PAS. Tak perlu. Tak perlu lagi yang nak lompat-lompat. Ambil je satu, ajak saja bergabung parti-parti komponen yang besar ni tadi. Terus. Habis cerita. Dan saya juga tidak suka, tidak setuju kalau PAS ataupun UMNO bergabung dengan PKR. Orang-orang dia. Bukan partinya, orang-orangnya. Kerana kita sudah tahu kerosakannya macam mana. Dulu kita pun ada sejarah waktu pergabungan mereka, PAS bersama dengan mereka dulu. PAS sebenarnya dapat kursi yang banyak, majoriti yang bagus waktu dia bersama dengan tim PKR, tim DAP dulu. Tapi setelah berpecah, akhirnya berpecah sampai jadi amanah pun ada. So saya tidak mau panjangkan cerita. Itu saja harapan saya. Kalau kita nak mencuba untuk ke arah untuk nak ambil balik kerajaan, yang senampak jalan yang paling mudah itu dan paling cantik itu juga. Okey, mungkin saya menyinggung perasaan kawan-kawan yang ada di luar sana, tapi saya minta maaf. Ini pandangan pribadi saya untuk kita share bersama. Adakah pandangan ini bernas ataupun tidak? Itu terpulang kepada kawan-kawan untuk menilai. Okey kawan-kawan, so thank you di situ.